Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk matematik pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai darab wang. Okey, apa itu darab? Okey, darab ni, okey, awak telah pelajari sebelum ini. Darab ni ialah nombor yang ditambah berkali-kali. Nombor sama ditambah berkali-kali dan jumlahnya akan besar. Okey, jadi kat sini cikgu dapat simpulkan bahawa darab ni adalah lebih kurang sama dengan tambah. Tapi darab ni lebih mudah berbanding tambah. Okey, jadi bila melibatkan nombor yang banyak-banyak kali, jadi darab ni lebih mudah. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan nombor 1 digit, 10, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga RM10,000 dengan betul. Okey, jadi untuk hari ini cikgu harap murid dapat mengetahui cara untuk mendarab dan mendapat jawapan yang betul bagi nombor satu digit. Satu digit ni tak kisahlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, dan nombor 10 ada dan 100 dan 1000. Jadi kita akan belajar keempat-empat nombor ni dalam operasi darab. Okey, darab wang. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Kira jumlah harga 2 buah hamper. Okey, diberi satu hamper berharga RM211. Okey, jadi dia suruh kira jumlah, jumlah 2 hamper. Maksudnya hamper ni ada 2. Okey. Jadi tengok dia buat gambar duit ni. Okey, diberi 100, 200, 10, 1. Jadi RM211. Okey, jadi bila dia kata 2 buah hamper, jadi bermaksud ada 2 nombor yang sama, iaitu RM211 dan RM211. Okey, jadi sebab itulah dekat sini dia bagi 2 nilai RM211, 2 nilai wang ni dengan jumlah yang sama. Okey, inilah yang cikgu maksudkan sebentar tadi, iaitu darab. Okey, tapi ini adalah melibatkan wang. Okey, jadi kalau dia bagi dalam nilai wang ni, okey, jadi kita tambah je lah. Betul tak? Okey, bila kita tambah, kita dapatlah jumlah bagi 2 buah hamper. Okey, tapi sebab itulah cikgu kata dia berkait dengan tambah. Okay, tapi ni darab, dia lebih mudah. Maksudnya awak tak perlu tambah dengan nombor yang banyak, tapi awak cuma perlu darabkan 2 kali. Maksudnya 2 kali. Okey, jadi 2 kali RM211. Kali ni, darab ni ialah kali lah. Okey, 2 kali. 2 kali hamper. Ada 2 hamper. 2 kali hamper. Okey, jadi 2 darab RM211. Okey, jadi kita buat dalam bentuk lazim. Okey, RM211 darab dengan 2. Okey, 2 ni akan berada di nilai hujung lah. Hujung sekali. Dia akan berada di hujung sekali. Okey. Dan kita akan darab seperti biasa. Okey, kita mulakan dengan 1 darab 2. 2. Okey, kita darabkan dulu dengan ni. Okey, kemudian nombor yang kedua. 1 darab 2 lagi. Dapat 2. Okey, kemudian 2 darab 2. Dapat 4. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, cara mengira darab. Okey, nombor belakang dulu didarab dengan 2. Dan akan dapat jawapan diturunkan di bawah. Okey. Jadi seterusnya nombor di depan dia 1 darab 2 akan turun dekat bawah dia juga. Okey, ikut turutan dia. Okey, 2 darab 2 dan 4 dia akan turun dekat bawah ni juga hasil darab dia. Okey. Okey. Jadi 2 darab
211 akan dapat jumlah sebanyak RM422. Okey, jadi jumlah harga bagi dua buah hamper ialah RM422. Samalah juga dengan nilai wang ni kalau awak tambah. Kan? Kalau awak tambah, dia akan ada 1, 2, 3, 4, ada 400. RM10 ada 2, jadi RM20, RM420 dan RM1 ada 2, RM2. Okay, jadi RM422. Sama juga dengan tambah. Okey. Okey, untuk contoh nombor 2. Okey. RM29 darab dengan 5. Okey, jadi tulis dalam bentuk lazim. 5. Okey, dekat bawah. Okey, jadi 9 darab dengan 5 dulu. Okey, dia akan turun ke bawah. Ini sama. Okey, jadi 9 darab dengan 5 akan dapat 45. Okey, 45, 5 dekat bawah, atas naik 4. Okey, jadi 2 darab dengan 5 pula. Setiap nombor yang dekat atas ni mesti darab dengan nombor dekat bawah. Okey, 2 darab dengan 5 pula akan dapat 10. Okey, 10 belum habis lagi. Dia akan tambah dengan 4 tadi. Okey, 10 tambah 4 ialah 14. Jadi, ditulis 14. Akan dapat RM145. Okey, contoh yang ketiga. Okey, ini adalah melibatkan nilai 100. Okey, nilai 100. Okey, 100 darab RM76. Okey. Sebenarnya, cikgu pernah banyak kali dah sebenarnya bagi tahu awak mengenai nombor yang melibatkan digit kosong dekat belakang. 1, 0, 0, 10, 100, 1000. Okey. Jadi, awak bila melibatkan 100, 10, 1000 ni mudah saja. Kita boleh congak sahaja sebenarnya. Okey, jadi tengok contoh yang diberikan ni. Okey, jadi 1 darab dengan RM76 ialah RM76. Okey, jadi 10 darab RM76, RM760. Kalau awak perasan, bila ada satu sifar, akan bertambah satu sifar pada jumlah nombor tu. Sebab tu cikgu kata, kita boleh congakkan sahaja kalau nombor-nombor yang melibatkan 10, 100 dan 1000. Atau apa-apalah 10,000. Okey, jadi tapi syarat dia ialah 1 lah dekat depan. Okey, jadi tengok contoh yang kedua pula, dia bagi 100. Okey, 100 mempunyai 2 sifar. Okey, jadi dia akan bertambah 2 sifar dekat belakang. Jadi RM76 akan jadi RM7,600. Kalau cikgu suka buat, okey, kalau RM 76. Okey, jadi darab dengan 100 kan? Okey, darab dengan 100. Kan nombor ni dia tak ada titik. Betul tak? Okey, dia tak ada titik. Jadi cikgu pernah bagi tahu sebelum ini, kalau tak ada titik, maksudnya titiknya adalah dekat-dekat belakang. Okey, jadi 2 biji sifar akan jadi dia akan bergerak sebanyak 2 kali. Okey, jadi 1 kali, 2 kali. Okey, titik akan berada di sini. Okey, jadi setiap rongga ni akan diletakkan kosong. Okey, jadi jumlah dia ialah 7,600. Tu ada cara cikgu. Okey, jadi sama juga dengan jawapan ni. Okey. Dan nilai titik belakang ni awak tak tambah kosong lah. Okey, sebab dah tak ada nilai dekat belakang tu. Okey. Jadi, sama juga dengan jumlah harga dia iaitu RM7,600. Okey, kita tengok contoh yang keempat. 1,000. Okey, melibatkan 3 sifar. Okey, 1,000 darab dengan RM9. Okey, jadi contoh yang diberikan ni sama juga dekat atas. Okey, tapi kita gunakan cara yang cikgu lakukan iaitu RM9. Okey, bila tak ada titik, tak ada perpuluhan, jadi kita letakkan perpuluhan di belakang. Okey, jadi ada 3 biji sifar. Okey, bila ada 3 biji sifar, kita akan gerak sebanyak 3 kali. Okey, kita gerak 1, 2, 3. Okey, titik akan berada di sini. Okey, jadi 3 kali. Okey, setiap rongga diletakkan kosong. 1, 2, 3. Okey, jadi dah selepas titik dah tak ada nilai. Okey, jadi jumlah dia ialah
RM9,000. Okey, untuk contoh nombor 5. Okey, 10 darab dengan apa? RM148.25. Pun sama juga, awak boleh gunakan kaedah yang sama yang macam cikgu bagi tahu tadi sebenarnya. Okey, cuba kita kira Okey, cuba tengok contoh cara cikgu tadi. Okey. RM 148.25. Okey, sekarang ni didarab dengan 10. Maksudnya satu sifar. Okey, satu sifar. Okey, yang ni ada titik. Bila ada titik, kita dah tak boleh tambah titik dekat belakang nombor. Okay, jadi kalau ada titik, kita gunakan titik tersebut. Okay, kita mulakan daripada titik tersebut. Okay, jadi berapa kali kita nak bergerak? Okay, sekali sebab ada satu kosong sahaja. Okay, jadi kita gerak sekali. Satu titik dekat situ. Dah berhenti satu titik. Okay, dia akan jadi RM148.2 titik 5. Kan? Okey, jadi harga dia jumlah 10 darab dengan RM148.25 ialah RM1,482.50. Sebab dah belakang ni, sebab sen mesti ada 2 nombor. Okey, jadi 5 sahaja nombor dia, awak boleh tambah kosong dekat belakang. Okey, akan jadi RM1,482.50. Okey, jadi sama juga dengan kaedah bentuk lazim yang dilakukan. Okey, jadi kalau awak tengok bentuk lazim ni, dia akan darab 5 darab kosong 5. 5 darab kosong, mana-mana darab dengan kosong akan jadi kosong. Okey, jadi dia teruskan. 5 dia akan darab dengan 5, 2 darab 2 dapat kat sini 8 darab 1 dapat 8, okay, 4 darab 1 akan dapat 4, 1 darab 1 akan dapat 1. Okey, tapi cara ni sebenarnya agak memeningkan awak sebenarnya kalau cara macam ni, sebab cara darab dengan 2 nombor ni adalah berbeza sedikit pada bentuk lazim ni sebenarnya. Okey, tapi tu awak akan pelajari akan datang lah. Okey, jadi tapi untuk hari ini awak hanya belajar darab bagi nombor 1 digit, iaitu satu digit, okey, dan melibatkan 100, melibatkan 1000 dan 10. Okey. Okey, kita tengok contoh yang ke-6. Kira harga 3 jam. Jam ni. Okey, harga jam ni ialah RM82.30. Okey, jadi dia nak 3 biji jam. Okey, ada 3 jam. Ada 3 jam dengan harga yang sama. Okey, jadi RM82.30 akan dapat 3 kali kan. Okey, jadi nombor ni akan didarab sebanyak 3, ditambah sebanyak 3 kali. Okey, jadi ayat matematik dia ialah 3 darab dengan RM82.30. Okey, jadi darab dalam bentuk lazim seperti biasa. Ini sebab ni melibatkan nombor 1 digit. Okey, jadi darab seperti biasa. Kosong darab dengan 3. Kosong. Okey, turun dekat sini juga. 3 darab dengan 3. 9 akan turun dekat sama dengan hasil dekat atas. Okey, 9. Okey, 2 darab dengan 3 akan dapat 6. Turun dekat bawah dia jawapan tu. Okey, 8 darab dengan 3. Okey, dapat 24. Okey, 24 ditulis 24. Okey, jadi dapatlah RM246.90. Jadi kalau darab dalam bentuk lazim ni, awak kena ingat semua nombor mesti didarab. Okey, semua nombor. Jangan awak buat macam tambah pula. Okey, awak buat dekat belakang je. Kosong darab 3. Yang lain semua awak turun saja. Tak, bukan. Bila melibatkan operasi darab, okey, semua nombor akan didarabkan dengan nombor bawah. Okey. Jadi harga 3 jam ialah RM246.90. Okey.
Okey, kalau tengok yang lelaki ni sebenarnya dia bagi darab dalam nilai sin. Dia nak suruh darab dengan nilai sin dulu. Maksudnya yang 30 sen tadi ni dia suruh darab dulu dengan 3. Dia akan dapat 90 sen. Kemudian darab nilai ringgit pula. Okey, kemudian darab yang 82 pula. Nilai ringgit. 80 darab 3, 246 ringgit. Okey, jadi sama juga dia akan jadi 246 ringgit dan 90 sen. Sama juga. Kalau ditulis RM246.90. Sama juga. Cumanya bezanya ialah didarabkan satu persatu. Didarab nilai sen dulu, kemudian barulah dia darab dengan nilai ringgit. Okey, tengok nilai contoh nombor 7. Okey, RM317 darab dengan 80 sen. Okey. Darab dengan 9. Okey, jadi kita akan darab dengan nombor yang sama sebanyak 9 kali. Okey. Jadi kita mula darab satu persatu. Okey, dari nilai sen dulu. Okey, 0 darab dengan 9. Okey, darab dengan 9 akan dapat 0. 8 darab 9 dapat 72. Okey, 2 turun dekat bawah, 7 naik dekat atas, dekat depan. Okey. 7 darab dengan 9 akan dapat 63. Okey, 63 akan tambah semula dengan 7 tadi, yang naik atas tadi. Okey, jadi 63 tambah 7 akan jadi 70. Okey, 0 turun ke bawah, 7 naik ke atas. Okey, 1 darab dengan 9. Okey, 1, mana-mana nombor darab dengan 1, jumlah dia sama saja. Okey, jadi 1 darab dengan 9, 9 lah. Okey, jadi 9 belum habis, kena tambah dekat atas ni, ada nombor dekat atas. Okey, jadi 9 tambah 7, 16. Okey, 6. Okey, 1 naik atas. Okey, 3 pula darab dengan 9. Okey, 3 darab 9, 27. Okey, 27 tambah, ada nombor dekat atas ni. Okey, tambah 1. 27 tambah 1, 28. Ditulis 28 sebab dah tak ada nombor dekat depan ni. Kalau ada nombor dekat depan ni, 2 kena naik dekat atas lah. Betul tak? Okey, jadi tak ada nombor dekat depan, jadi dia tulis saja dekat bawah. RM2,860.20. Okey. Okey, jadi yang dekat gambar dekat sebelah ni ditulis, didarab sen dulu dan dapat hasil darab 720 sen. Okey, jadi 720 sen ni bermaksud 700 sen ni ialah RM7. Okey, jadi 20 sen ni 20 sen dah. Ni tak sampai lagi ringgit. Okey, jadi harga dia sama RM7.20. Sebab itulah 7 ni dibawa ke depan. Okey, sama je sebenarnya kaedah, tapi kaedah bentuk lazim ni lebih mudah lah. Ni adalah Ni adalah hanya untuk buat awak faham lah sebenarnya kenapa daripada 700 sen tu dia jadi 20 sen. Sebabnya 700 tu adalah RM7 dan dibawa kepada rumah ringgit. Okey, kita cuba. Okey, kalau yang kat atas tu cikgu rasa awak dah boleh buat. Okay, kita tengok nombor 2. Okey, barang. Okey, periuk nasi. Okey, kuantiti 10. Dia nak 10 biji. Okey, harga seunit. Harga 1 biji periuk tu RM245.50. Okey, jadi berapa jumlah harga dia? Ni cara ni cikgu dah bagi tahu, kita congakkan saja. Okey, jadi dia darab dengan 10 sebab dia nak 10 dengan harga yang sama iaitu RM245. Okey, jadi 10 kita tengok ada 1 biji sifar. Okey, jadi kita tengok sini ada titik. Okey, 1 biji sifar maksudnya bergerak 1 kali. Ke mana? Ke kanan. Okey, jadi ke kanan. Daripada titik dia akan bergerak sekali. Okey, dia akan berhenti kat sini. Okey, jadi di mana dia berhenti akan ada titik. Okey, jadi 2. Dia akan ditulis semula 2, 4, 5, 5 titik kosong. Dan tambah 1 lagi kosong. Sebab nilai sen mesti ada 2. Tak pun kalau awak tak nak tulis kosong-kosong ni pun tak apa. Sebab kosong-kosong pun tak
perpuluhan, titik perpuluhan, kosong-kosong, tak ada nilai dekat belakang. Okey. Jadi awak tak tulis pun tak apa. Tulis saja 2,455. Tapi kalau nak tulis pun tak apalah. Okey. Kipas. Okey, kipas dia nak kuantiti 100 dengan harga RM68. Maksudnya RM68 ni kena darab dengan 100 kali sebab dia nak sebanyak 100 kali. Okey, jadi kuantiti dia 100. Okey, jadi 68 darab dengan 100. Okey, jadi macam mana nak darab? Okey, yang ni tak ada titik cikgu, macam mana kita nak gerak cikgu? Kan cikgu cakap, dia tak ada titik maksudnya dia titik dia dekat belakang sebenarnya. Cumanya sebab dia tak ada nilai jadi dia tak tulis. Okey, jadi titik dimulai dari belakang, gerak ke kanan. Okey, mana-mana nombor darab mesti gerak ke kanan. Okey, jadi berapa kali gerak? 2 kali gerak sebab ada 2 biji kosong. 1, 2, titikkan kat sini, kosong. Okey, lepas titik ni sepatutnya ada kosong kan? Kosong. Okey, kita belajar dalam bulan. Tapi tak perlu tulis pun. Sebab apa? Sebab dia tak ada nilai. Okey, jadi RM6800. Titik perlu tulis tak? Nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Jadi 6,800. Jadi awak cuba pula yang 1,000 ni. Agak-agak awak berapa kita dapat dengan harga 1 unit buku nota ialah RM5. Okey, nak kali 10, 1,000. 1,000 kali RM5 ni. Jadi berapa harga jumlah dia? Okey, kat sini kalau awak tengok ada 3 sifar. Okey, 3 sifar. Okey, guna kaedah yang sama macam cikgu buat tadi. Okey, kalau 3 sifar, mana cikgu nak letak titik cikgu depan ke belakang? Mesti belakang. Sebab apa? RM5 ni titik kosong-kosong sebenarnya. Tapi sebab kosong-kosong tu tak ada nilai. Kosong sen. Sebab tu dia tak tulis. Okey, jadi 5 titik dekat belakang. Okey, ada berapa kali sifar? Ada 3 sifar. Okey, jadi kita akan gerak 3 kah? Ni 1, 2, 3 titik dekat belakang. Okey, tambah kosong di setiap rongga. Okey, dia akan jadi 5,000 titik kosong-kosong. Nak tulis boleh tak? Boleh je. Tak nak tulis pun tak apa. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, untuk tugasan awak untuk hari ini ialah lengkapkan buku aktiviti muka surat 82 dan 83. Okay, kemudian lengkapkan lembaran kerja yang diberikan. Okay, cikgu berikan satu lembaran kerja. Awak boleh saling semula atau mencetak dan tambah di buku tulis matematik 1. Okay, kita akan berubah kepada matematik 1. Okay. Jadi ini adalah lembaran kerja yang cikgu berikan. Kira sahaja dalam bentuk lazim bagi setiap nombor lah. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Sekiranya awak ada masalah, awak boleh hubungi cikgu secara terus melalui telefon lah. Okey. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.